Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni seperti biasa kita sambung kepada kitab kita Idaman Penuntut Jilid 1. Dan malam ni kita masuk kepada perkara atau pembab yang seterusnya yang berkaitan dengan sujud syukur. Jadi telah kita sebutkan pada kuliah lepas sujud tilawah, dan pada malam ni kita sambung dengan sujud syukur. Sujud ada 4 jenis. Sujud ni dia ada 4 jenis. Hanya 4 ini saja yang dibenarkan oleh syarak, yakni agama kita. Selain daripada 4 ini, kita tak boleh buat sujud saja-saja kepada Allah Ta'ala tanpa ada apa-apa sebab. Apatah lagi kepada makhluk yang lain, lagi-lagilah tak boleh. Jadi nak sujud kepada Allah, kena salah satu daripada 4 perkara saja. Sujud yang pertama iaitu sujud dalam semayang. Ini boleh kita semayang dan kita sujud. Sujud yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi pun dalam semayang. Apabila berlaku sebab-sebab yang membolehkan kita sujud sahwi, maka kita pun sujud sahwi. Okey, boleh. Yang ketiga, nama dia sujud tilawah ataupun sujud sejadah. Kita telah sebut pada kuliah sebelum ini perkara yang berkaitan dengan sujud tilawah. Ada 14 tempat dalam Quran apabila kita baca ayat-ayat ini, sunat kita sujud tilawah. Dan sujud tilawah ni dia boleh ada dalam semayang dan boleh ada luar semayang. Sujud sahwi hanya boleh ada dalam semayang. Sujud semayang yang pertama tadi pun dalam semayang. 3. Dan sujud yang keempat yang dipanggil sebagai sujud syukur. Sujud syukur hanya boleh ada di luar semayang saja dan tak boleh ada di dalam semayang. Oleh itu, barang siapa yang sujud selain daripada 4 ini, dia duduk saja-saja, tuan-tuan semua, dia sujud. Allahu Akbar, sujud pada Allah Ta'ala. Bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur. Ini tak boleh, hukum dia haram. Walaupun kita kata takkan sujud ke Allah, tak boleh, tak boleh. Kalau nak sujud, semayang kan? Ataupun ada sujud syukur, boleh. Tapi sujud syukur dia ada sebab dia. Jadi tuan-tuan semua tak boleh sujud syukur saja-saja. Tuan-tuan lepas semayang, terus sujud syukur. Ini banyak orang buat. Perkara ini salah, tuan-tuan semua. Sebab sujud syukur dia ada sebab dia. Ada 4 sebab dia. Kalau tak cukup 4 ini, tak ada salah satu daripada 4 ini, kita sujud, maka tak sah sujud kita. Dan boleh jadi sujud yang haram. Itu kena faham, tuan-tuan. Tak boleh. Tak boleh kita at-taqarrub. Yahrumu at-taqarrubu ila Allahi bisujudin min ghairi sababin. Dalam kitab fiqh sebut macam tu. Haram kita mendekatkan diri pada Allah. Ini mendampingkan diri pada Allah min ghairi sababin, dengan sujud tanpa ada apa-apa sebab. Tanpa ada apa-apa sebab. Mesti nak kena ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Syaratnya, syarat sujud syukur, sama macam semayang dan jangan lama selang. Okey? Syaratnya sama macam sembahyang dan jangan lama selangnya. Syarat sujud syukur sama macam semayang. Kalau semayang kena ada wudu, sujud syukur pun kena ada wudu. Kalau semayang kena tutup aurat, sujud syukur pun kena tutup aurat. Kalau semayang kena menghadap kiblat, sujud syukur pun kena menghadap kiblat. Habis tu orang sujud syukur tak tutup aurat tu macam mana? Wallahu a'lam. Mungkin mazhab lain. Mungkin mazhab lain, wallahu a'lam.
Tapi dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, sujud syukur sama macam sembahyang. Mesti kena tutup aurat, mesti kena menghadap kiblat, mesti kena ada wuduk. Kalau lepas main badminton contohnya, pom menang dah. Lepas tu dia pun sujud, seluar pendek tuan-tuan semua. Dah bukan dapat pahala, dapat dosa pula. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Macam tuan-tuan semayang pakai seluar pendek lah. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kan? Takkan salah. Ya, dia sama macam semayang. Dia sama macam semayang. Sebab tu dia tak boleh buat tak ada wuduk. Dia sama. Hukum dia sama macam semayang. Sebab dia masuk di dalam ta'rif semayang. Apa ta'rif semayang? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslim. Semayang ni takrif dia ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sujud syukur ni ada takbir ke? Ya, Allahu Akbar. Tutup sujud syukur dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka dia masuk dalam ta'rif semayang. Maka hukum dia sama macam semayang. Karena ta'rif semayang tu macam tu. Dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Dan juga jangan selang lamanya. Lama daripada dapat nikmat ataupun tertolak bala, jangan selang lama. Kalau selang lama, habis waktu dia dah. Contoh tuan-tuan semua, tuan-tuan dapat berita dapat anak. Tuan-tuan duduk di masjid, orang telefon. Dapat cucu lah, dapat anak. Tak menasabah pula duduk kat masjid. Mestilah duduk tunggu bini beranak. Dapat cucu. Tuan-tuan sekarang ni duduk tengah-tengah kuliah maghrib ni. Kemudian masuk WhatsApp. Alhamdulillah. Anak tuan-tuan dah beranak. Mana dapat cucu lah. Maka tuan-tuan semua pergi kat tepi-tepi, Allahu Akbar, sujud. Bacalah bacaan memuji pada Allah, sujud syukur. Tak baca pun tak apa, bacaan tu sunat. Bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud syukur. Kalau tuan-tuan dapat berita, tunggu karan lepas isyak, habis waktu dia dah. Habis waktu dia. Itu tuan-tuan. Kenapa? Kerana selang lama. Dia tak boleh selang lama. Saya baca balik. Syaratnya sama macam semayang. Dan jangan selang. Jangan lama selang. Selang maknanya antara dapat nikmat ataupun tertolak bala, jangan lama selang. Jadi dapat nikmat ataupun tertolak bala. Kan? Contohlah misal kata, na'udzubillah min zalik, berlaku tanah runtuh. Kita duduk di masjid ni. Rumah runtuh tuan-tuan semua. Tiba-tiba orang bagi tahu kat WhatsApp, rumah runtuh tapi semua selamat. Alhamdulillah. Tertolak bala. Bala kena tapi tak kena ke anak-anak isteri semua selamat. Tak ada kemalangan jiwa. Kita pun terus Allahu Akbar, sujud syukur. Kalau kita nak tunggu balik, nak tengok rumah, tengok apa semua baru nak sujud syukur, tu dah tak boleh. Kalau sujud juga tak dipanggil sujud syukur. Dan dia masuk di dalam ta'rif tadilah, masuk di dalam tadi, kita sujud kepada Allah tanpa ada sebab yang dibenarkan. Maka dia jadi haram. Dia tak boleh tuan-tuan, sujud saja tak boleh. Kalau nak sujud juga, buat semayang. Nak sujud saja mesti dia ada sebab dia. Tak ada sebab dia tak boleh. Jadi saya selalu tegur jugalah mana-mana masjid dan surau. Jadi ada setengah orang dia lepas semayang je dia sujud syukur. Lepas semayang je sujud syukur. Pasal apa sujud syukur? Hari ni kan banyak nikmat. Bukan macam tu tuan-tuan semua. Kalau kira banyak nikmat macam tu tuan-tuan semua, setiap saat kena sujud. Sujud Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar. Memang setiap saat kita dapat nikmat. Nafas. Bukan kan? Nafas kan bernafas. Tu pun nikmat juga. Dia bukan lagu tu. Tu baik. Sujud syukur itu sunat. Sunat.
Sunat tu bila? Ketika dapat nikmat yang mendadak. Ketika dapat nikmat yang mendadak. Tahu nikmat mendadak, nikmat hal besar tiba-tiba. Nafas tu bukan mendadak, hari-hari tuan-tuan dapat. Makan nasi bukan nikmat mendadak. Makan nasi hari-hari. Minum air hari-hari. Buang air besar hari-hari. Itu tak sunat sujud syukur. Kalau tidak, tiap-tiap kali keluar tandas, tuan-tuan semua sujud dulu. Keluar berumuk sujud. Ataupun nafas, sujud Allahu Akbar, sujud. Lepas nafas pula Allah. Bukan kita tak bersyukur nikmat Allah, dah. Tapi nak cerita hukum fiqh. Sama juga dengan waktu semayang. Ada waktu tak boleh kita semayang sunat. Nanti kita akan belajar lepas ni. Bukan kata kita tak larang. Kenapa tak boleh nak semayang? Memang Allah Ta'ala tak bagi. Macam tu. Lepas subuh kan tak boleh. Lepas asar tak boleh. Ada gitu. Kaedah dia. Sebab apa? Sebab itu dia panggil hukum syarak. Ada syarak tetap. Ni boleh, ni tak boleh. Puasa. Puasa pun ada hari tak boleh. Hari raya tuan-tuan puasa. Mana boleh? Hari tasyrik puasa. Tak boleh. Isteri puasa. Suami ada. Tak boleh. Isteri kena minta izin dulu. Suami duduk kat rumah. Tiba-tiba dia puasa. Haram hukumnya. Dia kena tanya dulu suami dia. Bang, saya nak puasa sunat ni. Boleh ke tak? Macam tu. Suami dia kata tak boleh. Maka tak boleh puasa. Kena macam tu. Dia kata, takkan puasa. Tak boleh tak. Memang undang-undang dia macam tu. Baik. Jadi kata dia, sujud syukur, sunat ketika dapat nikmat yang mendadak. Nikmat yang besar-besar. Dapat anak, dapat naik pangkat, tiba-tiba dapat isteri. Kan? Macam kita lepas akad nikah tu. Itu sunat sujud syukur. Tapi pengantin tak ada buat tu. Lepas kata sah, dia pergi sarung cincin dulu. Sarung cincin lah, ambil gambar apa semua. Habis lah. Lama Islam. Patut lepas kata sah tu, kejap terima nak sujud syukur dulu. Allah Akbar. Sujud syukur. Dapat bini ya. Bukan hari-hari dapat bini. Kau tuan-tuan dapat bini hari-hari. Tu mendadak lah tu. Kadang-kadang sepanjang kehidupan tu satu tu je. Kan? Jadi sebenarnya lepas daripada akad nikah tu sunat sujud syukur. Tapi orang kita ni banyak sembahyang sunat akad nikah. Tak tahu pasal apa. Sembahyang sunat nikah ni dia ada dua. Sembahyang sunat nak akad nikah, sembahyang sunat malam pertama. Sembahyang sunat malam tamu dalam bilik karang. Sama dengan isteri. Sembahyang sunat nak akad nikah, sembahyang sebelum akad nikah. Tapi tak tahulah dah orang kita duk buat tu, buat lah kot, boleh lah kot, wallahu alam. Ada lah kot pendapat, saya pun tak check. Tapi yang eloknya, sebenar-benarnya, lepas akad nikah tu, sujud syukur. Sebab itu nikmat besar. Dapat anak, dapat kereta, mana nikmat yang mendadak. Sama ada nikmat mendadak itu kata dia bagi dirinya, bagi kita. Atau orang tuanya, ataupun mak ayah kita dapat nikmat mendadak. Tiba-tiba tuan-tuan semua, mak ayah kita lama dah nak pergi haji, tak dapat. Kan? Tiba-tiba ayah kita bagi tahu kat kita, Mat, alhamdulillah naiklah nama tahun ni, kita pun syukur. Terus sujud syukur. Macam tu. Kalau selang sikit tu tak apalah, pergi ambil air sembahyang sekejap. Kerana tak ada air sembahyang, terus sujud. Itu dia panggil selang yang tak lama. Time dapat berita tu tak ada air sembahyang, pergi ambil air sembahyang, lepas tu sujud syukur. Itu tak apa. Dia tak panggil selang lama. Yang tak bolehnya kalau dah lama selang tu tak boleh. Atau sahabatnya, ataupun dia apa benda, dia yang dapat nikmat itu sahabat dia, kawan-kawan dia, bukan dia. Atau ketika selamat daripada bala bagi dirinya, ataupun dia terselamat daripada bala bagi dirinya. Maknanya diri dia selamat daripada bala. Kan, bala turut tak kena kat dia. Aksiden ke apa tak kena kat dia. Atau orang yang dikasihinya,
ataupun bala tu terselamat daripada orang yang dia sayang, isteri, anak-anak dia atau sebagainya. Okey, itu ayat ringkasnya. Jadi kesimpulannya, sujud syukur ni boleh kita buat dengan salah satu daripada 4 sebab. Jadi dalam ayat kitab ni dia ringkas gitu. Jadi saya huraikan sikit. Sebab yang pertama, kerana dapat nikmat yang mendadak. Okey, sebab ada kepada dirinya atau anaknya ataupun siapa-siapa tak kisahlah. Okey, seperti misalnya dia dapat harta ke, dapat kemenangan, ataupun orang yang hilang lama gaib tiba-tiba muncul balik. Itu semua tu dapat nikmat yang mendadak. Kalau nikmat yang biasa-biasa, itu tak sunat sujud syukur. Yang hari-hari kita dapat. Okey. Yang kedua, kerana tertolak daripada bala. Maksudnya bala kita ni tak kena kat kita. Jadi contohnya orang banjir, tenggelam, lemas. Jadi tak kena pada diri kita ataupun tak kena pada anak isteri kita. Itu dia panggil tertolak bala. Jadi kata ulama, apabila sebut mendadak, maka tak masuklah nikmat yang sentiasa ada. Nikmat yang sentiasa ada. Ni saya baca sikit kita Arab ni, dia kata sebenarnya, wa kharaja bil hujumi fihima istimraruhuma. Tak termasuk dalam kata mendadak datang nikmat, yakni nikmat ataupun bala yang tertolak tadi yang sentiasa berterusan. Misalnya dia kata apa? Kal Islam, seperti agama Islam. Agama Islam ni dia berterusan, dia bukan datang mendadak. Dia kita datang dapat agama Islam dulu masa kecil, dia berterusan sampai ke hari ni. Jadi ada orang dia lepas tiap-tiap kali lepas sembahyang dia sujud, dia kata sebab syukur dapat nikmat Islam. Dan tak termasuk dalam sebab yang dibenarkan sujud. Itu cukup tuan-tuan ucap alhamdulillah saja. Sebab itu nikmat yang istimrar, yang berterusan. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah di atas nikmat iman dan Islam. Itu saja. Sama juga kalau kita buang air besar, buang air kecil, itu nikmat yang berterusan. Hari-hari kita dapat nikmat macam tu. Itu tuan-tuan semua tak disunatkan sujud syukur. Itu cukup tuan-tuan baca alhamdulillah saja. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Itu baca doa keluar daripada tandas. Okey? Kemudian yang ketiga, sunat juga sujud syukur apabila kita tengok orang kena bala dan kita terselamat daripada bala. Kita tengok satu hamba Allah, dia terkena bala. Contoh tuan-tuan semua. Kita jalan-jalan tengok orang kena aksiden. Kita tak kena. Kita berhenti kereta, sujud syukur tepi jalan. Tapi tak ada orang buat lah. Tapi dari segi hukumnya boleh. Sebab bila kita tengok orang kena bala dan kita sujud syukur, Allah Ta'ala tak bagi bala itu pada kita. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh sujud syukur, kita baca doa yang diajar oleh Nabi SAW. Kita tengok jalan-jalan, tengok orang aksiden, tengok orang jatuh parit, orang apa tu, tengok orang kena bala saja. Nabi kata, ini hafal doa ini. Kita baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Terjemahannya, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada apa yang menimpa kepadamu dan memberikan kelebihan kepadaku di atas kebanyakan makhluk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca doa itu, ufiya min zalikal bala'i ma'asha. Barang siapa baca doa tu tadi ketika dia melihat orang terkena bala ujian, kita baca macam tu, diselamatkan daripada ujian itu selama mana dia hidup. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau tuan-tuan tak jumpa doa ni,
Buka kitab Al-Azkar, jumpa karangan Imam Nawawi. Ataupun tuan-tuan cari dalam Google boleh. Type je tajuk dia. Doa apabila melihat orang kena bala. Doa apabila melihat orang kena bala. Jadi dia akan keluar. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Itu sekurang-kurang. Lebih bagus lagi kita sujud dan baca doa tu di dalam sujud. Sujud syukur. Tapi ialah tuan-tuan semua naik kereta tengok orang accident. Kadang-kadang tak ada nak berhenti apa semua, tak sempat. Jadi sekurang-kurangnya baca doa tadi. Kalau lebih bagus, sujudlah syukur. Dan yang keempat, tuan-tuan semua, kita disunatkan sujud syukur apabila melihat orang buat maksiat. Orang buat maksiat, orang fasik yang buat maksiat secara terang-terangan. Kita sunat sujud syukur kerana Allah Ta'ala selamatkan kita daripada maksiat itu. Allah Ta'ala tak uji kita dengan maksiat tadi. Tiba-tiba kita ternampak orang buat maksiat Allah. Kita pun sujud syukur. Allahu Akbar, turun sujud syukur. Kenapa? Kerana syukur Allah Ta'ala selamatkan kita daripada diuji dengan maksiat itu tadi. Jadi kesimpulannya ada 4 sebab untuk sujud syukur. Kalau tak ada salah satu daripada 4 ini, tak sah sujud syukur kita. Tak sah sujud syukur kita. Saya ulang balik, yang pertama kerana datang nikmat yang mendadak. Yang kedua kerana tertolak bala secara mendadak. Yang ketiga, apabila kita melihat orang diuji, diturunkan ujian, bala bahasa Arab lah, ujian bahasa Melayu. Dan yang keempat, apabila kita melihat orang yang sedang buat maksiat. Kita lalu tengok orang buat maksiat terang-terangan, kita pun sujud syukur. Sunat pada waktu itu. Lalu tepi kedai sport toto, sujud lah. Member tu duk beli nombor ekor. Kita Allah sujud pasal apa? Pasal Allah Ta'ala selamatkan kita daripada beli sport toto. Tepi-tepi jalan tu boleh sujud. Tak? Yang penting banyak. Lalu kot melawati banyak kot. Satu sujud pula, depan sujud lagi. Disunatkan. Tapi tuan-tuan itulah. Banyak tuan-tuan kita tak buat benda yang sunnah Nabi SAW. Itulah keadaan. Tak buat tak ada masalah tuan-tuan semua. Cuma nak tahu bila kita sedar macam Allah, banyak benda rupa yang aku tak buat. Dia hukum dia sunat saja. Syukur ni sunat. Habislah itu. Caranya sama macam sujud tilawah di luar sembahyang itu tadi. Dan bacaannya pun sama juga. Bacaan sama macam sujud tilawah. Ataupun tuan-tuan boleh baca apa-apa saja. Nak baca dalam sujud sembahyang macam biasa pun tak apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun boleh. Ataupun sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, macam dalam sujud tilawah pun boleh. Jadi bacaan tu boleh. Ataupun tuan-tuan nak baca tadi alhamdulillahilladzi afani pun boleh. Tak ada masalah. Itu habis. Habis dalam masalah bab sujud syukur tu, insya-Allah. Kemudian kita masuk pula ke perkara seterusnya. Jadi bab sujud syukur ni dalam kitab ni ringkas saja. Dia ada huraian lebih detail lagi lah. Cuma tuan-tuan cara dia senang saja. Macam sujud tilawah je. Takbir Allahu Akbar. Sama ada takbir dalam diri ke dalam duduk. Lebih afdal duduk lah. Kemudian terus turun sujud. Kemudian bacalah bacaan apa saja yang tuan-tuan boleh ingat. Kemudian bangkit bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 kali sujud saja. Itu dapatlah pahala sujud syukur. Baik, habis di situ kita akan masuk pula waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya.
Makruh di sini maksudnya haram. Asal orang Islam digalakkan sembahyang sunat pada bila-bila masa. Tetapi ada juga beberapa masa yang makruh dikerjakan sembahyang di dalamnya yang disebutkan makruh tahrim, yakni makruh yang sampai kepada darjat haram. Jadi dia guna istilah makruh tapi sebenarnya haram lah. Makruh tahrim tu maksud haram. Cuma dalam istilah usul fiqh ada beza makruh tanzihi, makruh tahrim dan haram dan sebagainya. Itu perbahasan yang agak panjang. Cuma mudah-mudah fahamnya ialah haram semayang dalam 5 waktu. Semayang apa? Semayang apa? Semayang sunat. Semayang sunat apa? Semua semayang sunat ke? Tak. Nanti kita akan sebut. Jadi ada beberapa semayang sunat saja diharamkan kita semayang dalam 5 waktu. Ada 5 waktu yang haram dan tidak sah dikerjakan semayang sunat mutlak atau yang tiada mempunyai sebab. Semayang sunat mutlak atau semayang yang tidak mempunyai sebab. Itu tak boleh semayang dalam 5 waktu ni. Semayang sunat mutlak atau semayang yang tak ada sebab. Dia ada semayang ni yang ada sebab, tuan-tuan semua. Macam gerhana matahari. Pasal apa semayang gerhana matahari? Pasal gerhana. Itu sebab dia. Kalau tak gerhana, tuan-tuan tak boleh semayang gerhana matahari. Petang besok mari semayang gerhana matahari. Allah. Pasal apa ni? Semayang gerhana matahari. Mana gerhana? Tak ada saja saya nak semayang. Tak boleh lah. Semayang. Takkan tak boleh kata dia. Mana dia boleh? Dia mesti ada sebab dia. Jadi ada semayang yang jenis ada sebab dia. Yang ada sebab, ini bab lain. Ini semayang yang tak ada sebab. Haram semayang di dalam 5 waktu ini. Misalnya seperti semayang sunat tasbih. Semayang sunat tasbih dia tak ada sebab apa. Kita nak beribadat pada Allah. Bila-bila masa saja kita boleh semayang. Tapi dalam 5 waktu ni kita tak boleh semayang. Sebab dia tak ada sebab khusus semayang sunat tasbih. Tuan-tuan semayang sunat tasbih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nak dapatkan pahala. Tapi dalam 5 waktu ni tak boleh semayang. Kenapa? Kerana dia termasuk dalam sunat, semayang sunat yang tidak ada sebab. Atau yang ada mempunyai sebab. Tetapi sebab itu terkemudian daripada semayang. Ataupun ada sebab bagi semayang tadi. Tapi sebab bagi semayang tu lepas pada semayang. Seperti semayang istikharah, sunat ihram, sunat hajat dan lain-lain. Semayang istikharah, kita semayang istikharah ni pasal apa? Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan semayang istikharah pasal apa? Pasal nak buat pilihan kan? Nak buat pilihan. Dan nak minta pada Allah Ta'ala tunjuk pilihan. Itu nama istikharah. Bila tuan-tuan minta Allah Ta'ala tunjuk pilih tu? Lepas semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan pun bacalah doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka ta'lam, sampai habis doa istikharah. Minta Allah Ta'ala tunjuk yang mana lebih baik daripada 2 perkara. Jadi minta itu tadi lepas pada semayang. Jadi sebab bagi semayang itu lepas pada semayang. Ataupun semayang sunat ihram. Semayang sunat ihram, tuan-tuan nak miqat di Tan'im, miqat di Ja'ranah, miqat di Hudaybiyah, ataupun naik kapal terbang, miqat di atas Qarnul Manazil, ataupun miqat di mana-mana tempat lah tuan-tuan semua. Kalau daripada Madinah dulu di Bir Ali. Tuan-tuan semayang dulu, lepas pada semayang, baru kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah. Tuan-tuan semayang sunat ihram dulu, baru tuan-tuan niat ihram. Ini banyak salah ni. Kadang-kadang mutawif dia tak bagi tahu. Kalau tuan-tuan keluar lepas asar, dah semayang asar dah,
dah sembahyang asar dah, keluar ke Bir Ali, nak pergi ke Mekah. Sampai di Bir Ali, mutawif kata, "Okay, jemaah, kita turun sini sembahyang sunat ihram." Tapi tuan-tuan dah sembahyang asar. Turunlah jemaah pun sembahyanglah sunat ihram. Allahu Akbar. Dia buat benda haram, tuan-tuan semua. Haram sembahyang lepas asar. Sembahyang sunat yang tidak ada sebab, ataupun sembahyang yang ada sebab tapi sebabnya selepas daripada sembahyang. Sebab bagi sembahyang tu, nama sembahyang tu sunat ihram. Tapi ihram tu bila? Lepas pada sembahyang. Ataupun sembahyang sunat hajat. Sunat hajat pun sama. Sebab bagi sembahyang ni hajat. Kita nak minta pada Allah Ta'ala. Bila minta tu? Lepas sembahyang. Doa tu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadi ini contoh-contoh sembahyang sunat yang mana sebab dia lepas pada sembahyang. Dan yang banyak orang keliru, inilah sembahyang hajat dan juga sembahyang ihram. Sembahyang ihram ni di Mekah. Saya 1 tahun, tuan-tuan semua, ni cerita pengalaman sikit. Saya 1 tahun pergi umrah, bawa jemaah umrah. Jadi sembahyang jamak dan qasar dalam Masjid Nabawi. Sebelum tolak, tuan-tuan semua, sebelum tolak ke Mekah, pergi ke Madinah dulu. Jadi tahun sebelum Covid baru ni, 2019 tak silap gitulah. Jadi dah sembahyang dalam Masjid Nabawi, jamak dan qasar dalam Masjid Nabawi. Bukan qasar, jamak saja. Qasar dak lah pasal ikut imam. Jadi sembahyang 4-4 lah. Tapi jamak dalam masjid kerana nak musafir tadi. Ambil qaul yang kata boleh jamak dalam masjid lah. Baik. Kemudian lepas dah sembahyang jamak tadi, keluar. Sampai di Bir Ali, saya kata kita tak boleh, tuan-tuan semua, sembahyang apa benda sembahyang ihram di sini, sembahyang sunat ihram. Sebab apa? Sebab kita dah sembahyang jamak dan qasar, dah sembahyang asar dah dalam Masjid Nabawi. Ada jemaah yang tak puas hati. Dia kata, pasal apa tak boleh sembahyang? Kita nak ihram. Tak sembahyang, ihram macam mana? Dia pun turun. Dan ada yang kata, tak masuk asar lagi. Tadi kita sembahyang dalam waktu zuhur, tak masuk asar. Dia bukan masalah masuk asar ke tak masuk asar. Masalahnya, dah sembahyang asar. Sama juga dengan sembahyang hajat. Sembahyang hajat, tuan-tuan semua, satu cerita, satu ketika, ada satu orang kaya di Kuala Lumpur ni, dia jemput budak-budak daripada Kelantan, budak tahfiz ke wallahualam, tak ingat, datang sembahyang hajat, dia di rumah dia ni, sewa bas. Sampai di tengah jalan, di Merapuh ke apa, budak-budak ni, tuan-tuan semua, sembahyang jamak takdim. Sembahyang jamak takdim. Zuhur dengan asar, dia sembahyang dah siap-siap. Mari ke sini, sampai di sini lebih kurang kumpat gitulah. Tak masuk lagi asar, 3:30 ke sampai di Kuala Lumpur ni. Nak sembahyang hajat lah. Nak sembahyang hajat. Bila nak sembahyang hajat, ini cerita, saya dengar aja, bukan saya malam ni, orang cerita kat saya. Bila nak sembahyang hajat, katanya, tanya ustaz bawa tu, korang sembahyang jamak qasar dah di Merapuh tadi ke? Tak boleh sembahyang hajat. Sebab dah sembahyang jamak qasar dah di tengah jalan tadi. Dah sembahyang dah asar. Jadi asar dah sembahyang, tak boleh sembahyang hajat. Sebab dah masuk waktu haram. Sebab dia termasuk dalam 5 waktu, yang ini selepas daripada sembahyang asar. Yang kita akan sebut lepas ni. Lepas daripada solat asar. Walaupun solat asar tu jamak takdim. Bukan dalam waktu dia. Itu kena faham. Adapun sembahyang sunat yang jenis sebab dia sebelum daripada sembahyang. Ada sembahyang sunat yang sebab bagi sembahyang tu sebelum pada sembahyang. Misalnya sembahyang tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, tuan-tuan masuk masjid dulu, baru tuan-tuan sembahyang.
Betul kan tuan-tuan? Masuk masjid dulu, baru tuan-tuan semayang. Mana sebab bagi semayang tu sebelum daripada semayang. Masuk dulu, baru semayang. Yang ni tak apa, boleh semayang dalam waktu haram. Satu kalau tuan-tuan mari sebelum maghrib tadi, maghrib pukul 7, tuan-tuan sampai 6.50. Tuan-tuan masuk masjid. Tuan-tuan dah semayang asar dah. Boleh ke tuan-tuan semayang sunat tahiyatul masjid di masjid? Masuk dalam masjid pukul 6.50. Lepas asar, belum masuk maghrib lagi. Tuan-tuan dah semayang asar dah. Dah semayang asar dah. Mari ke masjid, nak semayang sunat tahiyatul masjid. Kalau duduk terus tak semayang sunat, makruh. Boleh tak semayang sunat tahiyatul masjid? Jawapannya boleh. Pasal apa boleh? Sebab semayang tahiyatul masjid sejenis semayang yang sebab bagi semayang itu sebelum daripada semayang. Semayang sunat nikah, boleh tak semayang waktu haram? Katalah akad nikah tu lepas asar. Boleh tak? Semayang sunat nikah. Semayang sunat nikah ni menikah dulu kita semayang ke? Semayang dulu baru menikah? Macam mana? Kalau tuan-tuan semayang yang sebelum daripada semayang akad nikah tu, mana tuan-tuan sebab dia selepas. Semayang dulu baru akad nikah. Itu tak boleh. Kalau tuan-tuan hak semayang hak jenis tuan-tuan buat sekarang ni, akad nikah dulu baru semayang, itu tak apa. Sebab akad nikah dulu, dia punya sebab dia sebelum. Semayang apa lagi? Semayang nak musafir. Boleh tak semayang waktu haram? Tuan-tuan musafir dulu baru semayang ke? Semayang dulu baru musafir? Sunat musafir ni. Tuan-tuan dah keluar rumah baru semayang ke? Ataupun tuan-tuan nak keluar rumah baru semayang? Kan? Semayang dulu baru keluar rumah. Mana sebab dia? Sebelum. Tu boleh. Lepas asar nak musafir, boleh semayang sunat musafir. Sebab kita semayang dulu baru kita musafir. Ke ada tuan-tuan semayang tengah jalan baru semayang? Semayang sunat musafir sikit. Tak semayang lagi. Dah tengah jalan baru semayang. Jadi ada perincian dia. Jadi ada semayang-semayang yang jenis sebab dia sebelum daripada semayang. Ada semayang-semayang yang jenis sebab dia lepas daripada semayang. Semayang gerhana matahari. Katalah matahari itu berlaku gerhana selepas daripada tuan-tuan dah semayang asar. Katakan tuan-tuan semayang asar pukul 4.30, pukul 5 gerhana matahari. Boleh tak tuan-tuan nak semayang gerhana matahari? Boleh. Sebab apa? Sebab gerhana matahari itu termasuk semayang yang sebabnya sebelum pada semayang. Dia gerhana dulu baru kita semayang. Okey, itu kena faham di situ. Jadi di tempat yang lain daripada tanah haram Mekah, pula 5 waktu ini berkuat kuasa di tempat yang lain daripada tanah haram Mekah. Kalau di Mekah, dia tak ada waktu haram. Kalau tuan-tuan pergi di Masjidil Haram, luar Masjidil Haram, di hotel ke di mana, asal Mekah, dalam Mekah, tak ada waktu haram. Lepas subuh boleh semayang, lepas asar boleh semayang sunat. Tak ada waktu haram. Jadi jangan tuan-tuan silap. Kalau ada orang kawan nak bangun semayang lepas semayang subuh dia bangun nak semayang sunat. Tuan-tuan jangan marah dia. Ada jemaah kita dia pegang tangan member dia. Kau nak buat apa? Semayang sunat Sunat apa lepas subuh? Dia marah kawan dia. Kawan dia orang mengaji pula. Kau tak kerti ke di Mekah ni? Bergaduh pula ke situ. Jadi kalau di Mekah tak ada waktu haram. Lepas asar boleh semayang, lepas subuh boleh semayang. Tak ada. Undang-undang ni tak terpakai di dalam tanah haram Mekah. Tapi di tanah haram Madinah terpakai. Itu terpakai. Di mana biasanya orang di Madinah silap? Masa dia masuk Raudhah.
Dulu-dulu lepas PKP ni saya tak pergi lagi ke Mekah. Tak tahulah macam mana suasananya. InsyaAllah tuan-tuan semua. Tahun depan aku. Lepas PKP ni tak pergi lagi. Dulu-dulu sebelum PKP, dia punya caranya masuk. Dan ada waktu boleh masuk dalam Raudah lepas sembahyang asar. Lepas kita sembahyang asar, beratur. Susun nak masuk dalam Raudah. Lepas dah sembahyang asar. Yang masuk dalam Raudah, jemaah kita dia sembahyang hajat. Tapi dia dah sembahyang asar tadi. Tadi dia dah sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, dia masuk dalam Raudah dan sembahyang hajat. Minta, Ya Allah, Ya Allah. Dalam keadaan dia tak sedar yang dia dah buat benda yang haram. Sembahyang hajat, lepas daripada asar, hukum dia haram. Walaupun di Madinah, yang tak haramnya di Mekah saja. Habis itu nak sembahyang apa Ustaz? Sembahyanglah. Sembahyang sunat-sunat yang lain. Sunat tahiyatul masjid ke apa. Apa saja. Sembahyang hajat tak boleh. Kalau lepas asar tu. Kalau masuk waktu lain tak apa. Jadi 5 waktunya. Waktu pertama. Waktu matahari terbit. Hingga naik. Kira-kira 7 kaki tingginya. Di kaki langit pada pandangan mata. Tuan-tuan, bila matahari ni dia nak ni kaki kaki langit lah kita panggil. Dia duduk kat bawah ni, bila dia dekat, dia keluar cahaya. Cahaya panjang naik ke atas, itu dia panggil fajar kazib. Fajar kazib tak masuk subuh lagi. Kemudian dia hilang. Lepas tu matahari makin dekat lagi, dia akan keluar pula cahaya kedua. Dia melentang panjang gitu, itu dia panggil fajar sodik. Itu masuk. Okey. Azan dulu sekejap. Kita sambung lepas ni. Baik, tuan-tuan semua, saya sambung sikit. Jadi, bila dia dekat dengan kaki langit tadi, dia akan keluar cahaya yang melentang. Maka dia dipanggil fajar sodik. Itu masuk waktu subuh. Fajar sodik masuk waktu subuh. Kemudian bila matahari keluar ni, matahari dia keluar sikit je. Bulatan dia tu dia keluar sikit. Maka di jam kita dia tulis waktu syuruk. 7 minit. Itu 7 minit itu syuruk. Habis waktu subuh. Tek jam bunyi. Okey? Di dalam kitab ni dia tulis sehingga matahari naik segalah. Lebih kurang 7 hasta. Jadi tek ni matahari tak naik lagi tu. Baru di situ baru. Jadi ada sebahagian jemaah kita bila tek dia dah sembahyang sunat isyraq. Kau sunat apa wallahu a'lam. Itu masih dalam waktu haram lagi. Belum lagi masuk waktu yang dibenarkan sembahyang. Jadi dia kata apabila terbit matahari, mana matahari jenguk sikit, bunyi syuruk tadi tek. Sehingga bila? Sehingga matahari naik 1 galah. Jadi, nak buat sembahyang hajat ke, sembahyang apa dalam waktu tu tak boleh. Segala ni lebih kurang berapa naik ni? Jadi, ada juga ulama' yang kata, kalau dalam jakim punya, dia letak 24 minit. Kan? 24 minit. Tapi ada ditulis oleh Habib Zain Madinah dalam kitab dia Taqriratus Sadidah, dia kata lebih kurang 16 minit. Kerana matahari ni 7 hasta ni 1 galah, dia punya ikut kiraan darjah 4 darjah. Kiraan falaknya 4 darjah. 1 darjah matahari bersamaan dengan 4 minit. Dia punya jalannya 4 minit. Jadi 4 darjah, 4 darab 4, 16 minit. Jadi dia kata lebih kurang 16 minit. Jadi tuan-tuan tambah 7 minit dengan 16. Jadi 7 berapa? 7 minit dengan 16. Jadi 7.23. Okay? 7.23, 24. Barulah masuk waktu sembahyang duha ke, sembahyang isyraq ke, sembahyang hajat ke, istikharah ke apa. Sebelum itu tak boleh lagi. Itu kena ambil perhatian. Banyak silap. Okey, insya-Allah.
Di masa dah tak banyak ni kena ulang balik. Jadi saya ulang balik yang dia sebut ni. Dia kata waktu pertama waktu matahari terbit. Terbit itu masuk macam ni lah. Terbit itu 7 minit matahari keluar gitu. Hingga naik kira-kira 7 kaki tingginya dari di kaki langit pada pandangan mata. 7 kaki. 7 kaki dia tulis sini ya. Setengah kitab dia panggil 7 hasta. Lebih kurang lah. Itu waktu yang pertama. Waktu kedua sampai kelima insyaAllah tahun depan pula. Wallahu alam. Saya nak jawab soalan sikit tuan-tuan semua. Ada soalan masuk ni. Ada banyak soalan ni tapi saya jawab 1 atau 2 lah. Ada lebih kurang 3 soalan. Tak sempat kan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Niat puasa pada waktu sahur diniatkan aku berpuasa sunat atau puasa di bulan Ramadan pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Disebut pada hari ini bukan pada esok kerana hari menurut kalender Islam bermula apabila masuk waktu maghrib. Itu dia. Jadi tuan-tuan semua, niat puasa saja aku puasa esok hari kan? Kita belajar biasa. Jadi soalan ni kata kita tukar. Niat puasa hari ini. Sebab sahur tu pukul 5 lebih kurang 5:30 ke apa. Lagi setengah jam lagi nak subuh. Itu hari yang sama. Sebab apa? Sebab hari itu bermula dengan maghrib malam tadi. Sebenarnya silap macam tu tuan-tuan semua. Kita ni ada 2, hari dan malam. Hari itu siang lah. Malam. Okey? Jadi hari bermakna siang. Nahar. Diterjemah ke bahasa Melayu, siang. Yang satu lagi, lailun, malam. Malam tu malam lah. Malam bermula daripada maghrib. Bila habis malam, sampai subuh. Subuh tu habis malam. Dan siangnya bermula daripada subuh sampainya ataupun siang atau hari. Hari dengan siang benda sama. Nahar bahasa Arab. Mula daripada subuh sampai pada maghrib. Oleh kerana kita niat puasa tu dalam waktu malam. Yang nak puasanya pada waktu siang ataupun hari. Hari itu bukan hari Senin, Ahad, Sabtu, Ahad dah. Hari itu masuk di sini nahar, ini siang. Siang hari. Itu masuk hari di situ. Oleh itu kita tak boleh pakai saja aku puasa hari ini. Karena sekarang ni bukan hari, ni malam. Waktu niat tu malam. Kena faham, malam. Lepas subuh tu baru bermula siang. Jam yang dibuat oleh orang-orang penjajah tuan-tuan semua, 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, itu adalah salah satu bentuk penjajahan ilmu. Sebenarnya bukan pagi tu malam lagi. Paginya subuh besok. Itu kena faham tuan-tuan semua. Akhirnya kita pun keliru. 12 pagi. Ini dah pagi ni. Tak, ini malam. Kenapa pula 12 tu tengah malam tu? Malam. Bukan pagi lagi. Qiyamul lail. Mendirikan malam. Tuan-tuan pukul 3 tu. Qiyamul lail. Tuan-tuan panggil mendirikan malam. Ke tuan-tuan panggil Qiyamus sabah. Diri pagi. Pagi sobah. Bahasa Arab. Tak Qiyamul lail lagi. Bangun pukul 3 pagi pun Qiyamul lail. Kenapa panggil Qiyamul lail? Sebab dia masih malam. Bukan pagi. Kenapa ditukar waktu tu? Adalah agenda-agenda penjajah. Satu waktu asal orang Islam. Tuan-tuan tengok kitab Jawi. Antara contohnya. Kitab Faridatul Faraid. Dia tulis macam mana? Kitab ini siap dikarang pada pukul 3 pagi. Waktu duha. Macam mana 3 pagi waktu duha? Kita sekarang 3 pagi itu tengah malam. Sebab jam asal orang Islam dulu-dulu sebelum dijajah 1 pagi lepas subuh. Tu pagi. 2 pagi, 3 pagi, lebih kurang pukul 10 pagi sekarang. 1 pagi, mana 1 bermula pagi, 1. Pagi tu bermula dengan nombor 1. Lepas subuh lah pagi. Sekarang tengah-tengah malam, 1 pagi. Tapi malam tak habis 1 pagi.
Cuba tuan-tuan fikir. Macam mana tu? Dia malam tu. Sebab malam bermula pada maghrib sampai subuh. Jadi tak boleh niat puasa macam tu, tak sah. Tak sah niat kalau saja aku puasa hari ini. Sebab sekarang ni bukan hari. Sekarang waktu terniat subuh tu, sahur tu, itu masih lagi waktu malam. Harinya lepas subuh. Okey? Dan ada pernah orang tanya kat saya, lebih canggih lagi pada ni. Kita tukar sikit niat. Saja aku puasa sekejap lagi. Sebab kan pukul 5, pukul 5:30, nak subuh pukul 6, sekejap lagi dia tukar. Tak boleh. Sebab memang sekarang kita berada waktu malam, harinya lepas subuh. Okey? Itu insyaAllah. Jadi niat macam tu tidak sah. Sebab lagi maknanya. Kemudian ada dua lagi soalan ni, insyaAllah tuan-tuan semua mungkin sambung tahun depan lah. InsyaAllah kalau saya ingat sambung jawab tahun depan. Hukum M40 beli minyak B40. Ni pengajian online tak berbayar tapi masuk kat Facebook saya. InsyaAllah nanti sambung kuliah akan datang. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.